صعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita sambung berkenaan dengan kitab kita Rahiqul Makhtum, kitab sirah. Jadi kita berhenti di peperangan Uhud. Dan untuk selama lebih kurang 10 tahun lah saya baca kitab tu di masjid ni. Habis dah satu jilid. Jilid yang pertama tu dah habis. Jilid tu tebal lah. Jadi berbaki lagi jilid yang kedua. Ini kita masuk jilid yang kedua. Ini kitab yang boleh dikatakan cetakan yang pertama lah dalam bahasa Melayu pada tahun 2004. Kitab ni Rahiqul Makhtum. Dan ni banyaklah cetakan dia dan macam-macam bersih. Jadi kita tengok peperangan Uhud. Permulaan peperangan Uhud. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Perang Uhud, persiapan Quraisy menghadapi perang untuk membalas dendam. Jadi kita sebut dah, Quraisy dia ada dua pilihan, sama ada dia berdamai dengan Nabi SAW ataupun dia meneruskan untuk memerangi Nabi SAW. Jadi Quraisy telah memilih pilihan yang kedua. Walaupun dia pada kalah teruk dalam peperangan Badar, jadi dia pilih perang lagi sekali. Jadi dia kalah perang Badar pada bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Yang bulan Yang bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Di pemula nak tuntut bela kekalahan yang lepas. Kebencian semakin meluak-luak di dada setiap penduduk Quraisy Mekah terhadap orang-orang Muslim akibat kekalahan mereka di dalam perang Badar, yang menyebabkan ramai pemimpin dan bangsawan mereka terbunuh. Jadi banyaklah, antaranya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Utbah. Jadi pemimpin-pemimpin mereka yang handal-handal terkorban dalam peperangan Badar. Kekalahan ini semakin menyemarakkan lagi perasaan dan keinginan mereka untuk membalas dendam atas apa sahaja yang telah mereka alami. Jadi nak balas dendam lah. Jadi tuan-tuan kalau tahu, balas dendam ni antara benda yang tak elok dalam Islam. Antara benda yang tak elok dalam Islam. Nabi SAW tak pernah membalas dendam. Tak pernah. Kalau benda-benda remeh tuan-tuan. Pernahlah Nabi SAW pernah satu ketika waktu perang Uhud nanti terbunuh. Kan Nabi SAW mimpi pedang Nabi sumbing. Maka Nabi tahu makna dia salah seorang daripada ahli keluarga dia terbunuh, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang Nabi cukup sayang dia. Jadi Hamzah terbunuh. Bila Hamzah terbunuh, maka dia perkerat telinga Hamzah kan, kerat telinga dia, kerat hidung dia, belah dada dia. Jadi bila buat macam tu, Nabi SAW bila tengok jenazah Hamzah, Nabi sangat sedih. Kesian tengok dah terbunuh. Kemudian kena tamsil, Arab panggil, ini menghina mayat, tamsil, kerat telinga, buat kicin. Jadi Nabi bila tengok sedih keadaan Hamzah, maka Nabi pun sebut, kalau perang lagi sekali kita buat 70 orang mereka macam ni, 70 orang balas balik seperti mana dia buat pada pak saudara Nabi SAW. Maka turun ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalaulah kamu nak membalas, yang Allah tegur Nabi SAW dan orang Islam, kalau nak balas, walaupun Quraisy tu musuh Islam, Abu Jahal tu musuh Islam, mereka tu memerangi Nabi dengan para sahabat, tapi Allah Ta'ala tegur, kalau nak balas, balas seperti mana mereka buat, jangan lebih. Nak cerita adilnya Allah Ta'ala ni. So kita sembahyang Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sebab Allah, hakikatnya Allah lah Tuhan kepada seluruh makhluk. Di Islam ke, dia bukan Islam, Allah lah Tuhan dia. Dan keadilan Allah mencakupi semua. Sampai Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, kalau nak balas, balas seperti mana dia buat. Dia pun buat seorang-seorang, jangan buat sampai 70. Kalau nak balas balik, dia pun buat kat Hamzah seorang saja, buat kat seorang saja, jangan sampai 70. Adilnya Islam, adilnya Allah mencakupi semua. Islam bukan Islam, semua merasa. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi kalau hampa sabar tak balas, itu lebih baik. Mana dia Allah Ta'ala suruh apa? Kalau boleh tak payah balas. Saya mereka ni kufur, mereka ni jahil, mereka tak reti. Mereka memerangi Nabi dalam keadaan tak reti, sombong. Jadi Allah Ta'ala suruh jangan. Kalau sabar itu lebih baik. Maka Nabi tak buat. Bila turun ayat ni, maka Nabi tak buat pada seorang pun jenazah tentera kafir, tak buat. Sebab Allah Ta'ala kata sabar itu lebih baik. Baik. Jadi tuan-tuan, mereka nak balas dendam ni, nak balas dendam. Kemudian
Rentetan daripada itu juga orang Quraisy melarang semua penduduk Mekah meratapi mereka yang terkorban di dalam perangan. Nanti tak bagi. Sebab tuan-tuan tahu ni budaya orang Arab. Orang Arab ni memang budaya dia, bukan orang Arab. Selain pada orang Arab pun ada. Dulu-dulu kalau ada kematian dia suka tampak pipi. Pom pom tampak. Dia koyak baju. Ada orang lagi hebat, dia ambil pedang kerat belakang pun ada. Tuan itu lagi advance lah tuan-tuan. Lagi teruk lah. Tapi Nabi dah larang lah. Itu budaya Arab jahiliah dulu. Dan memang sebahagian bukan Arab pun ada yang meratapi. Meratapi ni dosa tuan-tuan. Ya. Dalam hadis Nabi disebut laisa minna man latamal khudud, dia panggil latam. Bukan di kalangan umatku yang menampar pipi. Pom tampak. Dia kadang-kadang bukan nanti mati, kadang-kadang rumah terbakar. Kadang-kadang kita tengok video-video, kadang ada lagi orang Arab yang buat lagu tu, masih ada. Perangai jahiliah tu masih ada. Dia kehilangan anak ke, rumah dia kena apa? Kena banjir ke, runtuh, duduk tampak pipi. Nabi tak ngaku umat. Au syaqqal juyub, ataupun dia tak tampak pipi, dia koyak baju dia. Koyak baju. Au da'a bid'awal jahiliyah, ataupun disebut perkataan-perkataan jahiliyah, yakni dia guna suara kan meratap. Wahai sandaranku, kenapa kau pergi meninggalkan aku? Dia meratap pada si mati. Macam ada sebahagian kaum yang mana apa, bila dia mati diupah orang menyanyikan meratap. Itu tak boleh, berdosa besar. Itu antara benda seolah-olah tidak redha dengan takdir. Kita tak boleh tuan-tuan. Malah ada hadis sebut kan, mayat itu akan diazab kerana apa? Innal mayyit la yu'adzab bi bukai ahli. Sesungguhnya mayat itu diazab kerana apa? Ratapan ahli keluarganya. Ratap. Dia menangis tak apa. Menangis. Ya, kalau kita kematian orang yang kita sayang menangis tak apa boleh. Nabi SAW kan waktu meninggalnya anak Nabi yang bernama Ibrahim, maka Nabi waktu ambil jenazah anak Nabi yang nama Ibrahim tu, Nabi pangku dia meleleh air mata Nabi SAW. Maka Abdurrahman bin Auf tanya, wahai Rasulullah, kenapa menangis? Maka Nabi sebut, ya ibnan Auf, wahai anak Auf, innaha rahmah. Nangis ni kerana rahmat. Jadi kita kesian. Tuan-tuan kesian tengok ni, tuan-tuan sayang pada dia. Menangis tu tak apa boleh. Yang salah mulut ni duk merapu cakap. Duk merata bukan-bukan, itu tak boleh. Kalau meraung-raung termasuk juga tak boleh. Dia menangis tapi meraung-raung pun tak boleh. Cukup dengan tangisan, jangan meraung-raung tuan-tuan. Itu dah mula termasuk dalam perbuatan jahiliyah. Dan mayat itu terseksa kerana itu tuan-tuan. Terseksa. Macam mana wallahu alam. Ada yang kata terseksa kalau mayat tu redha. Memang bapa dia redha anak dia meratapi dia kena azab. Ada yang kata kalau memang bapa dia pun hidup, memang jenis meratap. Dia mati pun orang ratap, dia diseksa. Ada yang kata kerana dia wasiat dah, kalau aku mati ratap aku, dia akan diseksa. Ada yang dikata tak semata-mata ahli keluarga ada yang apa? Menjerit-jerit, meraung-raung, maka dia akan terseksa, hanya Allah yang tahu. Bukan maksud terseksa ni kena api neraka ke apa. Terseksa ni boleh jadi dia keadaan yang tak menjedapkan dia dalam kubur. Dia tak sedap, tak selesa kerana perbuatan ahli keluarga dia. Jadi dalam kes ni selalunya bangsa Arab dia meratap. Termasuk meratap tuan-tuan, kalau disebut apa? Wahai sandaranku, wahai kekasihku, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau biarkan aku? Dia cakap perkataan-perkataan yang sedih. Itu termasuk dalam niyahah dia panggil. Meratapi si mati. Baik. Jadi tuan-tuan, orang Arab ni budaya dia meratap. Tapi lah ni mereka haramkan semua. Orang kafir musyrik, kafir Quraisy ni tak bagi, jangan meratap. Pasal apa? Kalau meratap nampak leceh. Nampak leceh ya, kita meratap, nampak malulah dekat Muhammad. Yang ni malulah dekat Muhammad dengan sahabat dia. Kita meratap macamlah kita ni lemah sangat. Jangan meratap. Walaupun Abu Jahal mati, walaupun Utbah mati, Syaibah mati, yang handal-handal ni mati, jangan meratap. Kita nampak apa? Nampak kuat. Jangan meratap. Dia pun tak bagi meratap. Supaya apa? Di perang sarah tuan-tuan, perang sarah. Baik, kemudian bagi menutup perasaan sedih agar tidak diketahui oleh orang-orang Muslim, dia tak mau nanti orang Islam tahu kita meratap, nampak leceh lah, macam itulah, nampak koman lah kita ni. Baik, sebab tu kita doa Nabi kan, doa yang patut tuan-tuan baca kan, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, ya Allah kami minta lindung dengan engkau daripada yakni bala yang sangat dahsyat, wadarakish syaqa, daripada terkena benda-benda yang binasa, kecelakaan, wasyama apa? Wasu'il qada, dan ketentuan-ketentuan yang buruk. Maksud dia apa? Buruk pada pandangan kita lah.
sakit ke apa benda, segala ketentuan yang berlaku yang pandangan kita ni berat, kita tak mampu. Wa syamatatil a'da. Mana syamatatil a'da? Yakni kegembiraan musuh-musuh. Mana kegembiraan musuh? Kita ditimpa bala, musuh senyum ketawa. Kita minta lindung, jangan sampai musuh gelak ketawa pada kita. Begitu. Itu doa dia tuan-tuan. Jangan musuh. Baik, musuh ni kalau dia tak suka kita, dia memang tunggu kita susah. Kita susah, dia senyum. Baik, kemudian maka mereka tidak menggalak kaum mereka menebus tawanan perang dalam jangka waktu yang terdekat. Malah tawanan perang yang Rasulullah tawan 70 tu pun jangan tebus, biar. Nak cerita kita ni tak kisah, tak ada masalah. Nampak? Ini perang Sarah, tuan-tuan. Baik, kemudian selepas perang Badar, semua orang Quraisy bersepakat untuk melancarkan serang balik. Dia pun nak serang balik. Patutnya dia pun boleh berdamai dengan Nabi, tapi dia pilih pilihan yang kedua, dia pun nak serang balik orang-orang Islam dengan harapan perasaan benci mereka boleh terubat. Oleh demikian mereka telah membuat dan menyediakan kelengkapan perang bagi melancarkan perang sekali lagi. Jadi dalam setahun tu mereka dah buat kelengkapan persiapan untuk menyerang Nabi SAW. Kita ingat waktu perang Uhud dulu mereka 1,000, di perang Badar mereka 1,000, kali ni mereka 3,000, lagi banyak mereka punya, unta pun 3,000, tentera berkuda pun ramai, tuan-tuan. Baik, kemudian di antara pemimpin Quraisy yang paling bersemangat dan beria-ia menyediakan segala kelengkapan itu ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa Ikrimah? Anak Abu Jahal. Kuat menentang Nabi SAW, tapi last sekali masuk Islam. Tuan-tuan tahu dia masuk Islam dan dia syahid di peperangan. Dia dengan anak dia syahid. Anak dia nama Umar bin Ikrimah. Bapa dia jahat tu, Abu Jahal, tapi Ikrimah dia masuk Islam, syahid dalam peperangan Yarmuk. Anak dia pun sama, Umar, syahid di medan Yarmuk. Tapi masa hidup dia antara orang yang kuat menentang Nabi SAW. Jadi nak ceritanya tuan, kita tak tahu akhir hayat orang lagu mana dia. Yang kedua, Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni bapa dia tu jahat, mati dalam perang Badar. Bapa dia nama Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Yang siksa Bilal tu, yang bawa batu atas dada Bilal tu, Umayyah bin Khalaf. Dia mati dalam perang Badar, kena bunuh dengan Bilal, dengan orang Ansar bunuh dia. Jadi Safwan bin Umayyah ni asalnya dia tak menentang Nabi, tapi bila bapa dia kena bunuh dalam perang Badar, dia jadi ganas. Jahat tak jahat Safwan ni bin Umayyah ni, Nabi dia doa dekat dia selalu, doa laknat pada dia. Nabi doa kat 3 orang, Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dengan apa? Dengan Amr bin Hisham. Nabi doa dalam sembahyang subuh. Kan subuh kita bangun, lepas apa? Rokok kita naik kunut. Nabi doa, lepas kunut Nabi baca Allahumma la'an, ya Allah laknatlah Safwan bin Umayyah, Safwan ibn Umayyah. Allahumma la'an Amr bin Hisham, ya Allah laknatlah ini Amr bin Hisham, Abu Jahal. Allahumma la'an Suhaib bin Amr, ya Allah laknatlah Suhaib bin Amr. Nabi ulang selalu berdoa pasal jahat sangat. Maka turun ayat Al-Quran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, urusan mereka bukan urusanmu, mereka itu bukan urusanmu. Boleh jadi kami ampunkan mereka, dan boleh jadi yakni Allah azabkan mereka kerana mereka zalim. Dan apa yang Allah Ta'ala, lepas bila turun ayat itu Nabi tak doa dah. Allah Ta'ala tegur, tak perlu berdoa laknat dia, laknat, tak perlu. Bukan urusan Nabi SAW. Boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan dia, boleh jadi Allah Ta'ala azabkan dia. Dan memang betul pun, dalam 3 tu seorang yang mati kufur, Abu Jahal. 2 lagi masuk Islam, malah menjadi sahabat Nabi yang cukup baik dan bersemangat dalam dakwah Islam. Ni Safwan bin Umayyah dia masuk Islam. Dia sama dengan Ikrimah, dia masuk Islam waktu Fathul Mekah. Masuk Islam dan dia pun menjadi pembela Islam yang cukup hebat. Sama juga Suhaib bin Amr, menentang Nabi sungguh. Dia masuk Islam, dia juga menjadi antara pembela Nabi yang cukup semangat, tuan-tuan. Suhaib bin Amr, sahabat Nabi yang baik. Sebab tu kita tak tahu akhir hayat orang lagu mana. Ada orang kadang-kadang dia baik, tiba-tiba dia berubah, dia jadi sangat jahat. Ada orang kadang-kadang dia jahat, dia berubah, dia jadi sangat baik. Baik, Allah Ta'ala yang tahu yang dalam hati ni, tuan-tuan, hak dalam hati ni lagu mana. Baik, kemudian Abu Sufyan bin Habr. Abu Sufyan tuan-tuan tahulah, Abu Sufyan bapa kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah.
Mak bini dia nama apa? Bini nama Hindun bin Utbah. Dia sebenarnya Abu Sufyan ni dia sangkut paut dengan Nabi juga, tapi jauh sikit, pak saudara jauh sikit. Orang Arab ni dia ingat suku, tuan-tuan, dia ingat suku. Sebab tu kadang-kadang Abu Sufyan panggil Nabi anak saudara, kadang-kadang dia panggil, tapi dia pak saudara jauh. Sebab kita tengok keturunan Nabi kan, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin apa? Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab berkahwin dengan Atikah bintu Murrah. Daripada Atikah bintu Murrah maka dapatlah Abdul Manaf. Abdul Manaf ni dia adalah ayah kepada Hashim dan Umayyah. Umayyah ni lah jasa susul galur Abu Sufyan tu. Bani Umayyah tu anak pada Abu Manaf tu, panggil Bani Umayyah, anak cucu cicit Umayyah. Umayyah tu siapa? Anak Abdul Manaf. Salah seorang lagi anak Abdul Manaf nama dia Hashim. Daripada Hashim ni lahirnya Nabi SAW. Hashim, kemudian apa? Abdul Muttalib, kemudian Abdullah. Daripada sini jadi Bani Hashim. Bila sebut Bani Hashim, anak suku Sakat Hashim, termasuklah Rasulullah dalam tu. Bila sebut Umayyah, anak cucu cicit Umayyah. Jadi Bani Umayyah dengan Bani Hashim ni, tok wan dia siapa? Abdul Manaf. Begitu. Jadi dia ada sangkut paut je dengan Nabi. Dia panggil dia ni Bani Umayyah. Iyalah memang Bani Umayyah, tapi Umayyah tu adik-beradik dengan Hashim tu. Ada orang kata dia tak faham, dia kan suku ni macam lain, bukan? Adik-beradik sebenarnya. Cuma orang Arab ni dia bangga dengan bapa tok wan dia. Yang Bani Umayyah ni bangga dengan Umayyah tok wan dia tu. Bani Hashim ni bangga dengan tok wan dia Hashim tu. Bila sebut Bani Hashim termasuk semua anak cucu cicit Hashim. Kadang-kadang dia spesifik lagi. Dia sebut apa? Bani Abdul Muttalib. Bila sebut Bani Abdul Muttalib tak termasuk Hashim. Hashim ayah pada Abdul Muttalib. Anak cucu cicit Muttalib sahaja. Kalau sebut Bani Abdul Manaf maka termasuklah Bani Umayyah dan Bani Hashim. Pasal apa? Bani Umayyah dan Bani Hashim anak Abdul Manaf. Begitulah tuan-tuan. Adik-beradik je depa ni semua. Kemudian ni Abu Sufyan bin Harb. Dia ni masuk Islam ketika mana Fathul Mekah juga. Meninggal pada zaman Sayyidina Uthman, zaman dekat-dekat zaman Sayyidina Uthman begitu dia meninggal dunia. Abu Sufyan bin Harb dan Abdullah bin Rabi'ah. Yang inilah yang kuat sangat-sangat bersemangat nak balas dendam, nak kalahkan balik umat Islam. Baik, tindakan pertama yang mereka lakukan ialah mengumpulkan semula barang dagangan yang dapat diselamatkan oleh Abu Sufyan yang menjadi punca meletusnya perang Badar. Kumpul balik kekayaan tu. Yang menjadi punca meletusnya perang Badar, mereka juga meminta pertolongan daripada orang-orang yang banyak harta. Pertama dia kumpulkan harta dia, kemudian dia minta tolong pada orang yang kaya di kalangan dia. Dia berkata, wahai orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad ialah, dipanggil semua wahai orang Quraisy. Dia lupa Nabi Muhammad juga Quraisy. Sahabat Nabi majoriti Quraisy juga. Tapi dia merujuk pada kafir Quraisy lah, yang kafir. Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menyebabkan kamu ketakutan. Malah dia juga telah membunuh orang-orang yang terbaik di antara kamu. Maka tolonglah kami dengan harta kamu untuk memeranginya. Siapa tahu kita akan dapat membalas dendam ke atasnya. Jadi mereka semua pakat kumpul harta nak lawan Nabi SAW. Sebab tu kita kena ingat, bila kita membela kebenaran, kita ingat orang yang menentang kebenaran juga dia susah payah. Dia juga susah payah. Dia terkorban. Dia juga kena keluarkan harta. Dia juga kena berjihad, tuan-tuan. Cuma beza kita dengan dia. Sebab tu Allah Ta'ala tegur, jangan sedih, lemah. Bila kita duduk di pihak yang benar, jangan rasa lemah dan hina. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu rasa hina, lemah, tak bersemangat dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Kenapa? Innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pasal apa? Depa pun sakit macam mana kamu sakit. Orang Islam terbunuh, yang menentang Islam juga terbunuh. Terluka, orang Islam terluka, yang menentang Islam juga terluka. Orang yang membela Islam penat lelah, yang lawan Islam juga penat lelah. Yang bezanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharap pahala balasan di sisi Allah, depa tak ada apa. Baik. Jadi tuan-tuan ni depa bersemangat. Kemudian orang-orang yang banyak harta ini memenuhi permintaan mereka hingga terkumpullah 1000 ekor unta. Ni banyak ni.
Kumpul-kumpul dapat 1000 ekor unta. 1000 ekor unta ni tuan-tuan, kalau seekor unta kita kata 10,000, kalau 1000 ni lebih kurang 10 juta lah tuan-tuan nilai dia. Dan 1,500 dinar. 1,500 dinar, banyak tu. Satu dinar sama dengan berapa tuan-tuan? Dia satu dinar 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Kalau dulu tuan-tuan lebih kurang 1,000. Tapi sekarang duit Malaysia jatuh, betul tak? Boleh jadi lagi mahal lah. Dia tuan-tuan kena standby tuan-tuan. Dia bila mata wang jatuh, ekonomi kurang, tuan-tuan kena standby, mah dia akan naik berganda. Dia akan naik ni. Dan saya nampak mah mungkin dia akan naik sangat banyak lah. Sebab lepas Covid ekonomi bukan slow dan sebagainya. Tuan-tuan akan tengok nanti harga mah dia akan melonjak, boleh jadi sampai 300-400 boleh jadi, tak mustahil tuan-tuan. Jadi lah ni saya duk nampak tuan-tuan, kalau 1,500 ni tuan-tuan banyak. Lebih kurang dalam 2 juta ke 3 juta lebih kurang lah. Kalau duit kita. Kemudian firman Allah, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang daripada jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan pula bagi mereka pada hari, dan mereka akan dikalahkan. Allah Ta'ala sebut dia berkumpulkan harta nak lawan Allah, dan benda itu akan menjadi penyesalan dan mereka akan dikalahkan. Sebab nanti tuan-tuan tengok, memang orang Islam kalah perang Uhud ni, tapi nanti tang hujung dia tuan-tuan macam menang sikit. Dia ada menang dan kalah dalam perang Uhud ni. Baik, jatuh bangun dia. Mereka memberi sokongan dan menyediakan peluang bagi siapa sahaja yang ingin turut serta memerangi orang Muslim. Tidak kiralah sama ada berasal daripada Habsyah, Kinanah ataupun Tihamah. Maksud daripada seluruh Jazirah Arab tu. Siapa nak join boleh join untuk lawan Nabi SAW. Bagi mencapai apa yang dihajati, mereka menggunakan pelbagai cara untuk membangkitkan semangat manusia. Jadi dia pun nak bangkitkan semangat. Jadi bila kita tahu macam ni tuan-tuan, janganlah kesabaran kita lebih kurang berbanding orang yang menentang Islam. Kita memperjuangkan kebenaran, jangan sabar kita ni kurang daripada orang yang sedang berjuang nak kalahkan Islam. Sabar kita kena lebih daripada dia. Baik, kemudian itu yang kata ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sabar dan cukupkan kesabaran. Maksud dia apa? Janganlah kesabaran kita ni dikalahkan oleh kesabaran orang yang sedang nak menghancurkan Islam. Sebab orang yang nak menghancurkan Islam ni pun dia pun kena sabar, dia pun juga kena berkorban jiwa dan harta dia pun. Baik, kemudian mereka menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat manusia. Bahkan Safwan bin Umayyah, Safwan bin Umayyah nanti dia masuk Islam, kemudian memujuk Abu Azzah, seorang penyair yang telah ditawan di dalam perang Badar. Abu Azzah ni penyair ditawan dalam perang Badar, kalah ditawan. Seorang penyair yang telah ditawan di perang Badar tetapi kemudian telah dibebaskan oleh Nabi SAW tanpa tebusan apapun. Ni Nabi buat baik sungguh. Bila ditawan, tuan ingat kita dah cerita bab perang Badar habis dah. Bila dah ditawan, turun ayat Quran kan, wa yut'imu nat'am ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Yani orang Islam memberi makan kepada anak yatim, orang miskin dan orang tawanan perang. Makanan yang paling dipersuka. Yang ni makanan yang paling sedap, bukan makan. Yang paling sedap bagi kat anak yatim, bagi dekat orang miskin, bagi dekat tawanan perang. Bila turun ayat ni, maka tawanan-tawanan perang Badar dapat makanan yang sedap-sedap. Sahabat Nabi makan makanan yang tak sedap. Pasal ayat Quran suruh buat baik pada tawanan. Sehingga kan Abu Azzah ni Nabi buat baik pada dia. Nabi buat baik dia sampai Nabi bebaskan dia free, tak payah banyak. Tuan-tuan, dia ada hadis Nabi sebut, orang kalau buat baik dengan kita, balas balik ni. Itu adab tuan-tuan. Jangan kita orang buat baik kita balas apa? Diberi susu, dia balas tuba. Itu adab dia. Fakafi'u. Orang buat baik dengan kita, kita balas kebaikan dia. Kalau tak boleh, kita tak mampu nak balas. Kita susah dia main tolong kita bagi 100,000, kita tak mampu nak balas, kita bukan ada duit. Kita susah tuan-tuan, kereta rosak tengah hutan, dia main tolong, kita pun tak mampu nak balas jasa dia yang cukup besar. Kalau tak mampu, kata pada dia, jazakallahu khairal jaza'. Sebut lagu tu. Apa mana dia? Moga Allah balas pada engkau dengan sebaik-baik balasan. Tuan-tuan tak boleh sebut bahasa Arab, sebut bahasa Melayu. Boleh lah. Tuan-tuan sebut lagu tu, memadailah. Kalau tuan-tuan tak mampu nak balas kebaikan dia. Ini Islam. Jadi orang buat baik, kita balas kebaikan dia dengan kebaikan. Kalau tak boleh, jazakallah
Jazakallahu khairal jazak. Moga Allah balas kebaikan hang ni dengan sebaik-baik kebaikan. Baik, kenang. Kalau boleh doa tuan-tuan. Orang buat baik dengan kita, kita doa bagi dia. Baik, kemudian seorang penyair dengan syarat dia tidak boleh merangi baginda lagi dalam apa keadaan dan bentuk sekalipun. Nabi bagi tahu dah kat dia, Nabi boleh lepas kat dia dah. Nabi boleh lepas free of charge Abu Azzah ni. Tapi Nabi minta perjanjian kat dia. Nabi lepas ni jangan memerangi Nabi dengan umat Islam dah. Dalam apa jua keadaan sekalipun. Maka dia setuju dengan Nabi, dia berjanji dengan Nabi. Dia tak masuk Islam, tapi dia berjanji dengan Nabi dia takkan memerangi Nabi lagi sampai bila-bila. Baik, tapi kali ini ditipu tuan-tuan. Ditipu. Pasal ditipu tuan-tuan buat ni. Abu Sufyan bin Umayyah memujuk je agar membangkitkan semangat berbagai-bagai kabilah untuk merangi kaum muslimin. Jadi Sufyan bin Umayyah ni pujuk dia sebab dia pandai bersyair. Arab ni, syair ni dia boleh menaikkan semangat. Macam kita lagu lah, lagu negara aku, lagu nak perang ke, apa benda lah, kan naik semangat. Kalau Arab dulu dia bukan lagu, dia pakai syair. Syair tu macam sihir tuan-tuan. Dia boleh daripada tak perang jadi perang, daripada takut jadi berani. Syair dia tu susunan dia cantik, menyentuh jiwa, macam kata-kata motivasi lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca syair-syair Arab, bahasa dia memang cukup hebat, sangat tinggi, menyentuh jiwa-jiwa yang apa, yang kelam, dalam, dia boleh masuk ke dalam hati kita. Jadi dia minta gunakan syair ni supaya membangkitkan semangat kabilah-kabilah untuk lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dia berjanji jika Abu Azzah kembali dari perang dalam keadaan selamat, maka dia akan memberinya harta yang melimpah ruah. Sufyan bin Umayyah janji dah, lepas perang Uhud, kalau hang selamat, aku akan bagi kekayaan dekat hang. Bagi, bentang segala kekayaan kepada dia. Baik, jika tidak, baik. Jadi tuan-tuan, kisah Abu Azzah ni sama dengan kisah seorang Nabi SAW dengan satu orang Arabi, Arab kampung. Pernah dalam satu peperangan Nabi SAW rehat di bawah pokok yang rendang. Pokok yang rendang, Nabi rehat bawah tu, rehat. Nabi tertidur, pedang Nabi sangkut dekat atas dahan pokok tu. Tiba-tiba datang seorang orang kafir musyrik daripada orang kampung Arabi ni, orang Arab kampung dusun. Dia datang diam-diam, dia ambil pedang Nabi. Nabi tengah tidur, dia ambil pedang Nabi, dia hunus dekat Nabi SAW. Lepas tu dia kejutkan Nabi. Lepas tu dia kata apa? May yamna'uka minni, siapa boleh selamatkan hang daripada aku? Dia tanya kat Nabi. Dia tengah hunus pedang Nabi. Nabi sebut Allah. Sebut Allah kan? Dia terlepas pedang ni. Nabi sebut Allah, dia terlepas pedang ni. Dia kaku, terpegun, dia bila sebut Allah terlepas, dan dia tak boleh buat apa. Nabi ambil pedang tu, Nabi hunus dekat dia. Maka Nabi tanya, may yamna'uka minni, siapa yang boleh selamatkan hang daripada aku? Maka dia kata, kun khaira akhis, jadilah sebaik-baik orang yang beri perlindungan. Nabi boleh bunuh dia sebenarnya masa tu. Maka datanglah sahabat Nabi, baru sedang datang dalam keadaan orang kafir tu tak boleh nak buat apa dah. Maka Nabi lepaskan dia dengan syarat, Nabi tawarkan dia masuk Islam, dia tak mau. Nabi kata Nabi boleh lepaskan dia, dia berjanji dia tidak akan merangi Nabi lagi selama-lama. Yang dia memang tak merangi Nabi dah. Lepas dia balik daripada dia keluar, dia pergi bertemu dengan kaum dia, maka dia bagi tahu, aku datang kepada kamu daripada sebaik-baik manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Abu Azzah ni dia langgar janji. Nabi dah janji dah dengan dia, boleh free, lepas, tapi dengan syarat jangan memerangi Nabi dan para sahabat Nabi. Tapi dia ingkar. Maka Abu Azzah setuju. Dia setuju. Dia telah ingkar pada janji dengan Nabi SAW. Membangkitkan semangat berbagai kabilah dengan syair-syairnya. Mereka juga melantik Musafi bin Abdul Manaf Al-Jumahi untuk melakukan tugas yang sama. Ini semua orang yang pandai syair. Pandai syair supaya apa? Bangsa Arab bersatu padu pergi serang umat Islam di Madinah. Abu Sufyan adalah orang yang paling bersemangat melakukan persiapan menghadapi orang-orang Muslim. Abu Sufyan bin Harb nama dia, radhiyallahu an. Baik, kemudian biarpun dia baru pulang dari perang Sawit dengan hampa kerana kehilangan harta yang banyak. Kita sebutlah sebelum ni, peperangan Sawit ini Abu Sufyan kehilangan harta yang banyak.
Dengan dendam yang bersalut kebencian semakin membara apabila pada hari terakhir banyak orang barang dagangan yang jatuh ke tangan tentera muslim yang dipimpin Zaid bin Harisah hingga mengancam ekonomi mereka. Jadi dalam perangan Sawi itu Zaid bin Harisah berjaya merampas barang dagangan Abu Sufyan dengan jumlah yang banyak. Kesedihan dan kegagalan bertimpa-timpa ini semakin mendorong mereka telah mempercepatkan persiapan perang bagi menentang orang Islam. Jadi sakit hati sangat, dia nak balas dendam. Kebangkitan semula pasukan tentera Quraisy. Setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah cukup matang. Tidak kurang daripada 3,000 tentera Quraisy berhimpun bersama sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil yang lain. Kalau perang Badar mereka ada 1,000. Yang ni 3 kali ganda. 3,000. Yang ni 3 kali lebih kuat, 3 kali lebih hebat, 3 kali lebih semangat dah. Kemudian para pemimpin Quraisy berpendapat untuk membawa bersama mereka para kaum wanita. Perkara ini diharapkan dapat menaikkan semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang turut serta dalam perangan kali ini berjumlah 15 orang. Saya nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana di perang otak. Perang otak macam mana nak bagi menang. Nampak? Guna otak sampai bawa orang perempuan. Dengan harapan apa? Malulah kalau kita kalah depan bini kita. Malulah kalau bini kita ditawan, dia nak bagi naik semangat. Sampai macam itulah tuan-tuan punya nak menang ni, psikologi. Sama dalam peperangan Yarmouk. Saya sebut perang Yarmouk waktu Khalid Al-Walid, peperangan yang Khalid Al-Walid hampir-hampir nak kalah. Sebab orang Kristian ni, dia waktu perang dengan Khalid Al-Walid, dia ikat rantai. Semua tentera ikat rantai supaya jangan lari. Ni ada beratus ribu tentera Kristian ni, depa badan depa rantai badan depa. Sehingga walaupun dah mati depa tak lari. Itu yang susah nak kalah tu. Semua pakat tak mau lari. Nak ceritanya orang yang menentang Islam, depa fikir yang macam-macam tuan-tuan, macam mana nak hancurkan Islam. Sepatutnya orang Islam kena lebih lagi lah tuan-tuan, guna akal yang ada, guna semangat yang ada, guna kebijaksanaan, kalahkan depa seperti mana depa berusaha nak kalahkan Islam. Baik, jadi depa bawa 15 orang. Tentera Quraisy Mekah menjadikan 3,000 ekor unta sebagai binatang tunggangan. Ada 3,000. Maksud dia semua pakat ada tunggangan lah. Semua ada unta. Manakala penunggang kuda terdiri daripada 200 orang. Ramai 3,200. Yang naik kuda cavalry ni ada 200 naik kuda. Dan yang mengenakan baju besi pula terdiri daripada 700. Kenapa tak semua? Pasal baju besi mahal. Baju besi ni banyak di Rom. Yang ada baju besi 700 lengkap baju besi. Baik, kemudian tentera Quraisy Mekah menjadi ketua tentera tertinggi, dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb, yang ni kepala ni, Abu Sufyan. Manakala ketua pasukan penunggang kuda dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Dua ni jadi Abu Sufyan duduk depan, ni ketua nombor 1 lah. Dan kita sebut kat tuan-tuan dulu bagaimana Abu Sufyan ni dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Sayyidina Umar layan dia lambat. Pasal apa? Awal-awal Nabi berdakwah dia menentang. Yang awal masuk Islam Bilal, Salman, yang ni yang Sayyidina Umar utamakan sebab awal masuk Islam. Baik, jadi tuan-tuan, sayap ada 2 sayap. Pasukan penunggang kuda. Pertama Khalid Al-Walid, satu lagi Ikrimah. Yang inilah menyebabkan punca kekalahan umat Islam dalam peperangan Uhud. 2 ni lah. Tapi yang bijaknya di kalangan dia bertiga ni adalah Khalid Al-Walid. Sebab kalau ikutkan peperangan dia, kalau ikutkan peperangan ni umat Islam menang. Kalau ikutkan menang lah perang Uhud ni. Tapi kalah kerana apa? Kerana ingkar, salah faham. Nabi kata jangan turun. Dia bayangkan Nabi kata jangan turun kalau perang. Ni perang dah habis. Dia salah faham arahan Nabi SAW. Baik, kemudian adapun bendera perang diserahkan kepada Bani Abdiddar. Ni bendera. Jadi Abu Sufyan ketua, Khalid Al-Walid sayap kanan, sayap kiri Ikrimah. 2 ni tentera berkuda kiri kanan. Kemudian yang pegang bendera adalah Bani Abdiddar, pegang bendera. Zaman dulu kalau perang, yang pegang bendera ni kena cukup berani pegang bendera. Pasal pegang bendera ni yang tu akan jadi serangan, musuh akan serang dia. Sebab bila jatuh bendera dia anggap kalah. Bila bendera jatuh dia anggap kalah, peperangan terhenti. Sebab tu perang Badar, tu ingat perang Badar 1000 lawan 313 kan. Tapi orang kafir tak mati semua. Orang kafir mati 70. Yang kena tawan 70. Bendera mereka dah jatuh dah. Kalah.
dah tak angkat bendera dah, kira habis ya. Dari segi moralnya kalah. Jadi bila perang zaman dulu, bendera tu jatuh, musuh kira menang. Kira depa ni dah surrender cukup. Tak perlu angkat bendera putih. Dulu angkat bendera putih kan. Dulu angkat bendera putih. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, bendera tu jatuh, dia angkat surrender cukup. Dari segi moralnya musuh menang, musuh balik. Macam perang Uhud lah, kita habis bendera kita turun, jadi dia anggap kita kalah. Tapi nanti kita sebut bagaimana tentera Islam serang kali kedua. Sebab tu saya pernah sembang dengan orang, dia dulu pencen tentera lah, dia masuk hutan memerangi komunis dulu-dulu lah ni pun, dia dah dekat 70 dah pun, masuk hutan. Dia bawa GPNG yang berantai, sehingga berantai yang ada kaki tu, berat tu berapa kilo dia sebut, pecah habis kaki-kaki, berat. Dia sebut, dia kata kalau jumpa sniper tembak dia dulu lah. Sniper musuh akan tembak yang bawa GPNG tu. Sniper, sebab GPNG kan berantai, dia letak, dia tembak macam tu pokok-pokok pun tumbuh. Jadi sniper kalau jumpa akan tembak dia dulu, pasal dia pakai senjata berat. Macam zaman dulu yang bawa bendera ni kena betul berani lah. Memang anak panah, tombak, memang dia dulu, nak bagi dia dulu mati. Jadi yang pegang bendera adalah Bani Abdiddar. Baik, kemudian tentera Quraisy mula bergerak. Setelah semua persiapan telah lengkap, tentera Quraisy mula bergerak menuju ke Madinah. Hati mereka bergolak kerana dendam kusumat dan kebencian yang ditahan sejak sekian lama. Tuan-tuan nampak, perang Badar, siapa serang siapa? Depa serang kita. Depa serang Nabi SAW yang berada di Mekah. Sebab tu Badar dengan Uhud semua dekat dengan Madinah, bukan dekat dengan Mekah. Sebab depa yang main serang. Sama dengan Uhud lagi dekat dengan Madinah. Depa yang bergerak menyerang Nabi dengan para sahabat Nabi yang berada di Madinah. Baik, jadi depa bergerak dengan penuh semangat dan dendam, yang membuat-buat dalam hati nak balas dendam balik sebab depa kalah dalam peperangan Badar. Pengintip Rasulullah SAW mengawasi gerak-geri musuh. Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih menetap di Mekah telah mengintip setiap tindakan Quraisy dan persiapan ketenteraan mereka. Jadi Abbas ni pak saudara Nabi lah, pak saudara Nabi yang masuk Islam. Abbas masuk Islam dengan Hamzah, dua ni masuk Islam. Abbas ni umur panjang pada Nabi SAW. Nabi wafat tapi Abbas ni masih hidup. Jadi Abbas duduk di Mekah, dan Abbas dia tidak menzahirkan Islam dia. Ada yang kata Abbas masuk Islam waktu Fathul Mekah, tapi Abbas ni dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW, masing-masing Bani Abdul Muttalib. Jadi Abbas dihantar surat. Setelah pasukan itu berangkat, maka Abbas bersegera mengirim surat kepada Nabi SAW berupa maklumat tentang ketenteraan Quraisy. Bagi tahu depa ada banyak mana, berapa banyak kelengkapan depa, bagi tahu kat Nabi SAW supaya Nabi standby bagaimana nak berhadapan dengan musuh. Segera mungkin utusan Abbas pergi menyampaikan surat itu dengan menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah hanya dalam jangka masa 3 hari sahaja. Tentu ingat waktu Nabi daripada Mekah ke Madinah berapa hari? Yang Nabi hijrah tu. Yang ni 3 hari ni kira laju. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar berapa hari? Hijrah 12 hari. Lama juga. Sebab Nabi daripada Mekah ke Madinah sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Rehat di Quba 4 hari. Lebih kurang 8 hari lah. Kalau straight 8 hari. Tapi dia laju tak laju 3 hari sahaja. Tuan-tuan pernah join maraton, lari maraton. Maraton berapa kilo tuan-tuan yang lari maraton? Tahu? Kita tahu. Runner, grup runner yang lari-lari ni. Maraton berapa kilo? Kalau betul-betul maraton betul, maraton hak dunia punya lah. Tuan-tuan semua main basikal kot ni, basikal lipat tu. Ni kalau hak lari ni, dia Malaysia ni grup basikal ada, grup lari mana, 2 grup tu lah. Berapa kilo? 42. Itulah maraton yang boleh lari yang 2 jam tu kan. Rekod dia 2 jam lah, keep hawk apa nama tu, Afrika tu. Jadi dia lari tuan-tuan, dia lari 42 km 2 jam. Laju tu paling laju tu. 2 jam. Nak ceritanya tuan-tuan, kenapa 42 km? Kenapa maraton 42 km .16 macam itulah, 42 km lah. Sebab waktu Rom dulu berperang, zaman dulu Rom berperang, masa zaman apa? Hercules dululah Rom berperang.
masa kekalahan ke kemenangan Rom tu, dia hantar seorang wakil tentera, dia berlari 42 km pasal nak minta bantuan ataupun nak bagi tahu kemenangan Rom. Macam itulah dia lari, tentera Rom tu lari 42 km dia lari. Sama ada saya ingat nak bagi tahu kemenangan kot, kemenangan pasukan Rom. Depa dah tak ada, dia hantar dia tolong lari. Dia pergi lari, pergi nak berjumpa Maharaja Hercules. Dia lari 42 km. Sampai-sampai bagi tahu maklumat, dia pun mati tuan-tuan, mati tu. Itu yang jadi lari maraton tu, 42 km. Ini kira laju tuan-tuan ni. Naik kuda tuan-tuan, bukan macam naik motor. Kalau tuan-tuan tak ada stamina tuan-tuan, memang tak boleh naik tuan-tuan kuda. Naik motor senang, pulas tuan-tuan. Naik motor besar 800 yang lagi, sedap tuan-tuan. Ini kalau naik kuda penat. Tanya orang naik kuda penat, dia hentak tu memang penat. Jantung berdegup laju. Jadi kalau stamina tak kuat, memang tak boleh naik kuda. Stamina kena kuat. Itu yang kita tengok, kalau orang tua boleh naik kuda, memang orang tua yang sangat sihat. Baik, jadi dia boleh naik kuda dalam masa 3 hari 500 km. Ini sangat-sangat laju. Sangat laju. Pasal apa? Nak bagi tahu maklumat ni, ada pasukan yang cukup besar nak serang kota Madinah. Jadi tuan-tuan pelik, kenapa Abbas bagi tahu? Dah dia tak masuk Islam lagi. Tuan-tuan ingat waktu umat Islam di pulau selama 3 tahun. Kan 3 tahun di pulau, Nabi Muhammad dengan para sahabat. Yang bersama dengan Nabi siapa? Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim. Kenapa? Walaupun dia tak Islam, tapi bagi orang Arab ni malu kalau tak mempertahankan keluarga dia. Keluarga Nabi semua mempertahankan Nabi, kecuali Abu Lahab saja. Abu Lahab tu Bani Abdul Muttalib, dia jahat. Dia kufur itu sampai dia lupa adik-beradik. Macam itulah. Dia kufur ni sampai dia lupa adik-beradik dia sendiri. Abu Talib dia bukan Islam. Ramai lagi pak saudara ni bukan Islam, tapi dia tahu walaupun bukan Islam, tapi ni anak saudara, ini maruah, kita mesti pertahankan dia. Tu Abu Talib diringankan azab dia. Pasal dia banyak jasa daripada Nabi SAW. Kemudian segera mungkin utusan Abbas sampai dalam masa 3 hari saja. Dia menyerahkan surat itu kepada baginda yang ketika itu sedang berada di Masjid Quba. Jadi Masjid Nabi berada di Masjid Quba. Nabi bergerak daripada Mekah ke Masjid Quba dulu 8 hari. Dia 3 hari Nabi duduk di Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan, serah pada Nabi. Baginda menyuruh Ubay bin Ka'ab membacakan surat tersebut. Nabi suruh Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat Nabi yang paling hebat baca Al-Quran. Sahabat Nabi paling hebat. Nabi sebut beberapa kali kan, aqra'ukum Ubay. Yang paling hebat baca Quran di kalangan kamu adalah Ubay. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi yang tidak ada bandingannya dengan Al-Quran. Sampai Nabi sebut kepada Ubay bin Ka'ab, innallaha amarani an uqri'a alaik. Allah Ta'ala perintahkan aku baca Al-Quran kepada engkau wahai Ubay. Maka Ubay bin Ka'ab tanya Nabi, sammani kallah, jadi adakah Allah sebut nama aku padamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, adakah Allah sebut nama aku Ubay bin Ka'ab pada engkau? Kata Rasulullah, na'am. Ya, Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut nama Ubay bin Ka'ab. Bacalah wahai Muhammad, bacalah Quran pada Ubay bin Ka'ab. Menangis Ubay bin Ka'ab. Nak cerita Ubay bin Ka'ab ni dalam Quran dia nombor wahid lah, aqra'ukum, paling hebat. Dan diperintahkan supaya merahsiakannya. Seketika itu juga baginda pergi ke Madinah membangkitkan permasalahan itu kepada para pemuka Muhajirin dan Ansar. Baik. Ada lagi, kita berhenti. Persiapan orang-orang Muslim untuk menghadapi segala kemungkinan. Kita berhenti di situ. Sebab nanti bila Nabi beritahu kat para sahabat ada 2 pandangan. Pandangan pertama supaya bertahan di dalam Madinah. Ini pandangan Nabi sebenarnya, bertahan di dalam Madinah. Sebagaimana mimpi Nabi SAW. Nabi mimpi tahan di dalam Madinah. Pandangan yang kedua supaya lawan di luar. Jangan bertahan lawan di luar. Siapa yang nak sangat lawan kat luar ni? Terutama yang tak pergi perang Badar lah. Tapi yang paling nak sangat ni tuan-tuan, yang paling berani lah. Sahabat Nabi yang paling berani, yang paling bersemangat. Maka dialah yang paling bersemangat supaya ya Rasulullah kita lawan di luar, iaitu Hamzah. Dan dia syahid pun di luar. Hamzah paling bersemangat sekali. Dia minta Rasulullah supaya jangan lawan di sini, takut nanti dia bagi kita takut.
Kata kita takut menyorok kat sini, kita lawan di luar. Jadi Nabi tengok semangat Hamzah, maka Nabi akur. Walaupun pandangan asalnya Nabi supaya bertahan di dalam kota Madinah, dan disokong oleh ramai lah orang-orang tua lah tuan-tuan, supaya senang sikit duduk di sini. Baik, tapi Hamzah kata jangan, nanti orang kata kita takut, sebaik kita keluar. Maka Nabi setuju dengan pandangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik, jadi cukup sekadar tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.